Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, pada kali ini saya akan berikan info berkenaan dengan apa itu AKPK. Okey, AKPK. Biasanya mereka yang pergi dapatkan bantuan ataupun khidmat nasihat AKPK ini adalah mereka yang mempunyai masalah kewangan. So, kepada anda yang mempunyai masalah kewangan, jangan malu, jangan segan, cuba dapatkan bantuan daripada AKPK. Tapi dalam video ni saya akan berikan informasi berkenaan dengan bagaimana AKPK ni bekerja, apa yang anda perlu tahu berkenaan dengan AKPK ini, maksudnya daripada segi nasihat kewangan, penstrukturan kewangan dan lain-lain. So, semua ini ada dalam video ini dan pastikan anda tengok video ini sampai habis kerana saya akan berikan semua info berkenaan dengan AKPK. Okay guys, tapi sebelum tu pastikan untuk anda klik butang subscribe tu dan hit bell notification untuk dapatkan lebih banyak tips berkaitan dengan keuangan, pelaburan dan lain-lain. Okay guys, apa tunggu lagi? Jom! Pada video kali ini saya akan berikan penerangan 5 info apa itu AKPK. So AKPK ni adalah merupakan satu badan di bawah Bank Negara yang memberikan khidmat nasihat kaunseling kepada mereka, khususnya mereka yang mempunyai masalah kewangan. Okey, topik dalam video ini apa itu AKPK, terjebak dengan hutang, kekurangan AKPK. Lepas tu macam mana AKPK ni berfungsi, dan nombor 5 akhir sekali saya akan tunjukkan tips untuk cara untuk tambah income. Apa itu AKPK? AKPK ni ditubuhkan untuk menyediakan saluran bagi peminjam mendapatkan nasihat dan bantuan dalam menguruskan kewangan dan hutang mereka. Peminjam boleh mendapatkan bantuan AKPK dalam penjadualan atau penstrukturan semula pinjaman perumahan, pinjaman peribadi dan baki kad kredit tertunggak yang perlu dibayar. Okey, kat sini untuk pinjaman kereta tak ada, dia lebih kepada pinjaman perumahan, pinjaman peribadi dan kad kredit. Kerana ketiga-tiga pinjaman ini adalah antara sebab ataupun faktor utama ramai rakyat Malaysia yang menghadapi masalah keuangan sehingga diisytiharkan muflis ataupun bankrupt. Jadi jika anda sekarang ini mempunyai masalah kewangan, terutama sekali di fasa-fasa keadaan ekonomi yang tak menentu, boleh pergi ke AKPK terdekat ataupun Bank Negara bagi mendapatkan khidmat nasihat kewangan. So biasanya mereka yang datang ke AKPK ini adalah mereka yang ada masalah hutang ataupun tidak tahu macam mana cara nak menguruskan hutang. Biasanya benda ni normal lah, bukan sesuatu yang hina apabila anda ada masalah hutang. So jika ada masalah tu memang kita sebagai manusia ni perlu untuk mendapatkan bantuan daripada mereka yang lebih pakar ataupun lebih expert, terutama sekali AKPK ni yang mempunyai yang merupakan satu badan di bawah Bank Negara yang khusus memberikan khidmat kaunseling kepada mereka yang mempunyai masalah hutang. Nombor 2, saya recommend untuk anda jangan lari, terutama sekali bila ada masalah hutang ni. Bank akan kerap telefon. Yang telefon tu biasanya credit controller lah, mereka yang memang tugasnya untuk kejar mereka-mereka ini yang mempunyai masalah hutang. So bila anda kerap dikejar oleh credit controller ni, anda akan sangat tension lah sebab bank asyik call, hutang tak bayar, lepas tu anda pun ada komitmen sendiri dan mungkin ada masalah kewangan apa semua. So hidup anda akan tertekan disebabkan oleh masalah kewangan. Dan salah satu cara untuk keluar daripada masalah ini, ada banyak cara lah, dan salah satu caranya adalah dengan anda mendapatkan khidmat nasihat daripada AKPK. So saya pergi kepada kekurangan dulu sebelum kelebihan. Antara kekurangan AKPK, anda tidak boleh membuat mana-mana pinjaman peribadi di bank. So misal kata sekarang ni anda dalam program AKPK ni dia ada program khas dia sendiri, tapi program khas dia tu adalah bergantung kepada keadaan kewangan semasa individu tersebut lah. Dia case by case basis, dia tak sama, dia bergantung kepada
keadaan keuangan peribadi seseorang itu dan ianya boleh berbeza-beza. So anda tidak boleh apply kad kredit loan sehingga selesai hutang ataupun sehingga anda keluar daripada AKPK. So anda akan disenarai hitamkan daripada sebarang pinjaman. So maksudnya selagi anda dalam program AKPK, anda tidak dapat membuat apa-apa pinjaman ataupun loan. Anda kena komit dengan program AKPK sehingga hutang anda selesai. Sebab rasionalnya macam ni, orang yang ada AKPK ni, bank akan nampak orang tu ada masalah dari segi pengurusan hutang. Dia nampak ada masalah lah. Jadi disebabkan oleh itu, bank tak akan berani untuk bagi apa-apa pinjaman lagi selepas tu. Sebagai contoh lah, anda kenal ada seorang ni, dia memang ada masalah dari segi membayar hutang. Lepas tu orang tu datang ke anda nak bagi pinjam tak? Itu analogi dia lah berkaitan dengan AKPK ni. So bagaimana AKPK ni berfungsi? Ianya adalah satu pendidikan keuangan, ni nombor satu lah. So maksudnya bila anda datang tu, mereka akan bagi counselling dari segi macam mana cara untuk uruskan keuangan berkaitan dengan pendapatan dan lain-lain lah. Dan yang kedua yang paling penting sekali berkenaan dengan AKPK ini adalah penstrukturan hutang. Apa yang mereka buat, contohnya jika anda mempunyai hutang kad kredit yang terlalu tinggi sampai anda tak boleh nak manage lagi hutang tu, apa yang AKPK ni buat, ini case by case basis. Setiap orang mempunyai keadaan kewangan dan cara penyelesaian yang berbeza, tapi ini adalah berdasarkan kepada contoh tertentu. Jika anda mempunyai hutang kad kredit jika seseorang itu mempunyai hutang kad kredit yang terlalu tinggi, apa yang AKPK ni boleh buat adalah kad kredit ni dia ada interest dan dia ada pokok dan interest kan. So AKPK ni dia boleh deal dengan bank untuk interest tu langsung tak payah bayar. Maksudnya tinggal pokok saja. Anda cuma perlu bayar pokok, dan kalau masih tak mampu juga, jumlah pokok tu dia boleh tarik panjang lagi. Maksudnya mungkin kalau tak dapat nak selesai dalam tempoh 10 tahun, tarik hingga ke 20 tahun. Sama juga macam loan rumah lah. Kalau macam misal kata perjanjian agreement tu 35 tahun. So salah satu fungsi AKPK ni, dia akan tolak pokok dulu, tolak interest dulu. Anda cuma bayar pokok saja. Tapi kalau tak boleh juga, dia akan tarik panjang lagi lah, mungkin 40 tahun. Tapi ini bergantung kepada keadaan keuangan seseorang tu, dan dia berbeza-beza setiap orang. So saya recommend kalau anda mempunyai masalah keuangan, anda pergi ke AKPK dan dapatkan khidmat mereka ni. Sebab hanya mereka yang boleh deal dengan bank untuk penstrukturan keuangan ni lah. Kalau macam kita sendiri, anda sendiri cuba deal dengan bank, kemungkinan besar tak dapatlah package sebaik dengan AKPK ni. Jadi AKPK ni dia sebelum kepada seseorang tu diisytiharkan bankrupt, saya recommend untuk anda pergi ke AKPK ni bagi mendapatkan khidmat nasihat. Jadi antara tips lain yang saya recommend, anda kena kurangkan perbelanjaan anda. Misal kata anda mempunyai belanja ataupun expenses untuk perkara-perkara yang tak perlu, sebagai contoh rokok, kepada penghisap rokok tu, dan pada masa yang sama anda mempunyai masalah kewangan, saya galakkan untuk anda muhasabah diri balik, kerana expenses ataupun pembelanjaan bagi mereka yang ketagih rokok ni agak besar. Ianya hampir, saya tak pastilah kalau tegar tu satu kotak tu dalam sehari. So satu kotak rokok anda habiskan dalam sehari, so satu kotak tu dalam RM20. So RM20 anda kali dengan 30 dah berapa kan, dah 600 kan. So banyak tu 600. Boleh gunakan untuk belanja anak isteri ataupun untuk tambah hutang. So expenses tu yang anda kena cut ataupun kena kurangkan. Kalau misal kata anda penghisap tegar rokok, mungkin tak boleh nak drastik sangat buang. Mungkin daripada satu kotak sehari tu, anda boleh cuba kurangkan sehingga satu kotak tu 3 hari ataupun 4 hari. Ni biasalah kalau teknik nak elakkan ketagihan ni, kena slow-slow. Ataupun anda ada sekarang ni
anda ada melanggan package siaran satelit berbayar pun boleh kurangkan, ataupun package broadband ataupun package postpaid telefon pun sekarang ni ada banyak yang murah-murah. So anda boleh cut expenses anda kat sini dan start untuk berfikir cara untuk tambah income lah. So dekat video description ni saya recommend beberapa tips ataupun teknik untuk tambah income, dan juga anda boleh tengok di dalam video ni adakan keluar kad. Kat situ pun anda boleh tambah income, tips untuk tambah income. Penting untuk anda tambah income lah bagi cepat melunaskan hutang-hutang anda. Okay guys, setakat itu saja video berkenaan dengan AKPK ini. Ini hanyalah introduction berkaitan dengan AKPK, dan jika anda mempunyai masalah kewangan, saya recommend anda boleh juga tanya dalam video ni, tapi saya lebih recommend kalau anda terus ke AKPK terdekat bagi mendapatkan khidmat kaunseling, dan yang paling penting sekali itu penstrukturan kewangan. Okay guys, saya harap video ni membantu, dan jika anda ada rakan-rakan yang mempunyai masalah kewangan, forward video ni kepada mereka. Saya harap ianya memang membantulah kepada mereka yang mempunyai masalah kewangan. Like video ni, share, dan jangan lupa klik butang subscribe tu guys. Klik dan hit bell notification tu bagi mendapatkan latest update terkini berkaitan dengan tips kewangan dan lain-lain. Okay guys, terima kasih. Assalamualaikum.